Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan dan puan semua. Apa khabar tuan dan puan hari ini? Semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat. Jadi hari ini saya nak kongsikan berkenaan tentang satu cerita. Cerita tentang seorang pengemis dan seorang usahawan. Di dalam satu bandar terdapat seorang usahawan. Ada ramai usahawan kat situ. Okey, tetapi kita nak ceritakan ni seorang usahawan bernama Ali. Okey. Dan pada masa yang sama terdapat seorang pengemis di satu jalan yang biasa dilalui oleh Ali. Pada suatu pagi, Ali berjalan menuju ke suatu lokasi melalui jalan di mana pengemis itu selalu berada bagi mengemis. Ali berjalan ke lokasi itu bagi tujuan untuk menjual produk-produk jualannya kepada seorang lelaki. Dalam perjalanan itu, Ali terserempak dengan pengemis itu yang sedang mengemis. Kelihatan pengemis itu sangat-sangat daif dengan pakaiannya yang compang-camping, dengan kulitnya yang sudah kotor, penuh dengan debu-debu jalanan. Ali melihat pengemis itu daripada jauh. Beliau melihat setiap orang yang lalu lalang sentiasa memasukkan duit ke dalam tabung yang disediakan oleh pengemis itu. Pengemis itu tidak berkata apa-apa, cuma membuat gaya menghulurkan tabung kepada pejalan kaki dan pejalan kaki akan memasukkan duit ke dalamnya. Ali pun melintasi pengemis itu dan turut menghulurkan not berwarna hijau ke dalam tabung. Dalam hatinya merasa kasihan melihat pengemis itu. Semasa Ali meletakkan duit ke dalam tabung itu, beliau melihat ada banyak juga not-not ringgit Malaysia dan juga shilling yang hampir memenuhi separuh tabung itu. Dalam hatinya berkata, murah hati rakyat Malaysia ke atas pengemis ini. Ali meneruskan perjalanan menuju ke lokasi yang dijanjikan dengan pelanggannya tadi. Dan setelah bersalaman, beliau memulakan presentation persembahan jualannya kepada pelanggan tadi. Setelah 10 minit bercakap, lelaki itu, iaitu pelanggan itu, berfikir-fikir mahu beli ataupun tidak barangan yang dijual oleh Ali ini. Ali menanti dengan penuh pasrah. Akhirnya lelaki itu, iaitu pelanggan itu, membuat keputusan untuk berfikir dahulu. Dan Ali pulang dalam keadaan yang kecewa. Apabila pulang, beliau turut melintasi pengemis itu sekali lagi. Dan daripada jauh, Ali melihat masih ada lagi rakyat Malaysia yang menghulurkan duit-duit sumbangan ke dalam tabung pengemis itu. Ali berfikir sesuatu. Kalau melihat pakaian lelaki itu, pakaian pengemis itu yang compang-camping, koyak, lusuh, kulitnya yang penuh dengan debu, tidak terurus. Tapi dibandingkan dirinya yang segak bergaya, berkasut hitam, berseluar jeans, baju Chanels dimasukkan ke dalam seluar, rambut tersikat rapi menggunakan pomade keluaran tempatan. Lelaki pengemis itu lebih mudah mendapatkan duit daripada aku yang berpakaian kacak ini. Aku yang berpakaian smart, kacak, handsome, bergaya ini sukar mendapatkan jualan setiap hari. Ali merasa resah dengan keadaan itu. Kekeliruan melanda dirinya. Lalu Ali berjumpa dengan seorang lelaki, iaitu gurunya, bertanyakan tentang hal itu. Wahai tuan guru yang aku hormati, apakah beza dan persamaan aku dan pengemis
di laluan perjalanan pergi dan pulang aku tadi, kedua-duanya aku dan dirinya bertujuan keluar daripada rumah untuk mendapatkan sesuatu di jalanan. Tetapi pengemis itu mendapat wang yang banyak dengan mengemis. Sedangkan aku yang berpakaian kacak ini berusaha untuk menjual sesuatu, tetapi kadang-kala dapat, kadang-kala tidak. Lalu gurunya berkata, "Wahai Ali, kamu kena ingat sesuatu. Pengemis itu memang hebat. Beliau tidak menjual apa juga barang. Beliau tidak menawarkan sesuatu untuk pelanggannya. Tetapi orang tetap memberikannya duit. Sedangkan engkau mempunyai barang, mempunyai produk fizikal yang orang boleh lihat, tetapi kau tidak dapat menjualnya. Sebenarnya, pengemis itu bukan menjual barang, wahai Ali. Pengemis itu menjual sentimen, menjual emosi, iaitu emosi kesian, emosi simpati. Bagaimana dia melakukannya? Lihatlah pakaiannya yang compang-camping, itulah uniformnya. Lihat bagaimana pengemis itu setiap hari berada di situ statik, tidak bertukar-tukar lokasi melainkan dihalau oleh penguat kuasa. Jadi orang yang lalu lalang tahu di situlah tempat pengemis itu meminta sedekah. Lalu Ali pun bertanya, perlukah aku menjadi sepertinya seorang pengemis? Wahai Ali, kamu mempunyai akal fikiran yang lebih baik daripadanya. Walaupun kedua-duanya bertujuan untuk mendapatkan duit, dan mungkin pada kamu dia lebih bijak menggunakan elemen emosi simpati, kamu juga turut perlu menggunakan emosi dalam jualan. Kamu juga perlu memberikan satu hubungan, satu elemen yang menaikkan lagi kegairahan orang untuk membeli dengan kamu. Kalau kamu perasan, ketika kamu pergi, kamu memasukkan duit ke dalam tabungnya. Adakah ketika kamu pulang melalui jalan yang sama, kamu turut melakukannya sekali lagi? Oh, tidak, kata Ali. Aku hanya masukkan pada saat aku pergi saja. Ketika pulang, aku hanya melintasi tanpa memasukkan sebarang duit ke dalam tabungnya. Jadi, di situ kamu lihat. Dengan menawarkan emosi simpati, elemen simpati, kita hanya mendapat perhatian sekali saja. Orang tidak akan memasukkan duit setiap kali mereka lalu di jalan itu. Tetapi berbanding dengan kamu boleh mendapat jualan berganda-ganda, berkali-kali sekiranya kamu pandai menggunakan elemen emosi. Dan tidak semestinya elemen simpati, tetapi elemen emosi ke atas barang jualan kamu. Manusia bertindak di atas emosi yang diterima dan bertindak balas kepadanya. Jadi berusahalah lagi Ali, dan gunakan elemen emosi kerana manusia membuat keputusan pembelian kerana emosi. Begitu juga dengan kamu sendiri yang memasukkan duit itu ke dalam tabung pengemis itu tadi. Lalu Ali pun faham. Itulah kekurangannya kerana beliau hanya menjual saja, tetapi tidak menggunakan elemen emosi dan mengaitkan pelanggan dengan produk jualannya. Apa yang dia tahu, dia hendak menjual saja. Jadi tuan dan puan, itu saja perkongsian saya pada pagi ini, dan diharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan tenang saja. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.